الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi kita dapat bersama dalam majlis ini insya-Allah taala. Setelah kita puasa beberapa hari dan kita doa supaya hari-hari yang lepas puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga minta taufik daripada Allah supaya kita dapat melaksanakan hari-hari yang masih ada dan keadaan malam insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah hari ini saya nak bawa tajuk berkaitan dengan apa yang kita belajar daripada Ramadan. Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafsi ataupun bulan tarbiyah, bulan menyucikan diri dan bulan tarbiyah ataupun mendidik kita. Dan sebelum itu tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada Ramadan sebenarnya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa beberapa istimewanya Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan istimewa yang ada pada Ramadan ialah dua perkara. Pertama sekali ialah amalan yang kita buat akan dinilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sikit akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah taskhir ataupun kemudahan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau banding dengan bulan-bulan lain. Lepas tu kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaranya ialah wasuffidatis syayatin, di mana bulan Ramadan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, peluang kemudahan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala maka begitu luas sekali. Sebab itulah Imam Al-Banna rahimahullahu taala di antara pesannya dia supaya kita ambil peluang sepanjang Ramadan ini, di mana pesanan beliau yang mengatakan pertama sekali ialah kita perlu buat persiapan yang semolek-moleknya menghadapi Ramadan. Yang kedua pula ialah kita pastikan puasa yang kita lakukan pasti benar-benar berkualiti, bukan hanya sekadar tinggal makan ataupun tinggal minum ataupun tinggal bersama isteri, tapi kita nak puasa yang arti kata lain, puasa yang benar-benar itu mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau puasa yang sepatut kita lakukan. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah yang disebut oleh Al-Banna rahimahullah taala, kata dia ialah al-aksar min at-ta'ah. Oleh kerana Ramadan pahala banyak, oleh kerana kemudahan yang begitu banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pesan yang ketiga kata dia ialah kita perlulah perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua di antara dia pesan orang-orang yang merasai kenikmatan Ramadan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai mukadimah pagi ini tuan-tuan semua, saya nak sebut beberapa keistimewaan Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut ialah syahrul barakatin. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincang panjang tentang apa yang dikatakan barakah. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghsyakumullahu fihi fayunzilur rahmah. Antara istimewa yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala turun rahmat kepada kita. Mengatakan Ramadan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yahuttul khataya.
antara spesialnya Ramadan ialah Allah Subhanahu wa taala buka ruang untuk beri keampunan kepada orang yang berpuasa. Kemudian berikut pula ialah yastajibu fihi du'a, di mana doa kita akan dilayani, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut lagi ialah Nabi kata wa yubahi bikumul malaikah, di mana bulan Ramadan Allah Taala berbangga-bangga dengan kita, dengan apa kepada malaikat dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Itulah tuan-tuan semua di antara ringkasan istimewanya Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga ialah fihi lailatun khairum min alf syahr. Antara istimewa Ramadan ialah Allah Taala kurnia satu malam yang dikatakan tak diberi kepada umat dulu, hanya diberi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah malam al-qadar, di mana nilai besar sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadat yang kita lakukan pada malam tersebut adalah lebih besar nilai, lebih baik daripada 1000 bulan yang kita buat pada bulan-bulan lain. Itulah tuan-tuan semua di antara tawaran ataupun istimewanya Ramadan, dan kita doalah Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kita supaya apa dia ni kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bina amalan kita sepanjang bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita dapati dalam doa Nabi tuan-tuan semua, setiap kali menjelangnya bulan baru, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi kata wa taufik, minta taufik, wa taufik lima tuhibbu wa tarda, minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala permudahkan kepada kita semua, kepada dia dan kepada kita lah, supaya Allah Taala permudahkan kita boleh melakukan apa saja yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah antara padian istimewanya Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatilah tuan-tuan semua, kalau kita perhati sepanjang kita berada Ramadan ni, kita masuk tajuk kita ialah kita sekarang ni kita berada dalam madrasah Ramadan ataupun ni dia panggil universiti Ramadan. Biasa yang kita sebut madrasah ni dia ada benda yang akan beri kita lah. Kita masuk sekolah biasanya ada benda-benda yang sekolah target untuk sapa kepada kita. Ataupun kita masuk universiti ada benda-benda yang apa dia kita nak ditanam ataupun nak dididik ataupun nak diterbiah. Kalau kita perhati Ramadan tuan-tuan semua, Ramadan ni antara benda yang kita boleh belajar Ramadan. Sebab tu orang Islam apabila dia masuk Ramadan bukan masuk gitu saja dak lah. Dia masuk atau kata lain bersedia untuk dibina, bersedia untuk dididik oleh Ramadan. Yakin bahawasanya di sebalik pendidikan daripada Ramadan, insya-Allah dia akan keluar daripada madrasah Ramadan jadi orang molek, jadi orang bagus. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata kalau orang tak jadi orang tu memang masalah lah. Kan fa inna syaqi, Nabi kata man hurima dzalik, orang paling celaka ataupun orang paling tak molek sepanjang berada pada bulan Ramadan ialah orang yang terdapat ambil faedah daripada Ramadan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang tuan-tuan semua apabila sebut Ramadan ni adalah dia didik kita supaya kita ni terima arahan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Atau kata lain makna jadi hamba Tuhan dengan keadaan yang memang tuluh ikhlas. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna, sanggup menerima ibadat puasa walaupun dalam keadaan puasa ni payah sebenarnya. Terpaksa kena tinggal makanan, terpaksa kena tinggal benda-benda yang kita suka dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kenapa kita sanggup tinggal segala-galanya? Tak lain dia tak bukan kerana apa dia kita menyahut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Di mana puasa ni bukan 2-3 minit, bukan seminit dua kan, dia sebulan. Ataupun setiap hari itu memang daripada mula sampai daripada fajar atau siapa apa dia ni siapa waktu maghrib. Ni satu jarak yang begitu panjang sebenarnya. Di mana kenapa sebenarnya kita boleh terima? Ya, kita tak pernah kita panggil kan depan sebab apa tu hai buat gini. Kan buat apa tu hai tak buat 2 minit ataupun 3 minit. Buat apa tu hai tak fardu makna 2-3 jam dan sebagainya. Sebab orang Islam itu tuan semua apabila sebut perintah Allah Subhanahu wa taala maka dia kata sami'na wa ata'na. Di mana orang Islam ni sifat dia apabila diterima saja arahan daripada Allah Subhanahu wa taala maka tuan semua dia akan apa dia ni? Dia akan kata sami'na wa ata'na. Dia akan kata saya dengar dan saya taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan semua kita walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun kita akan ikhtiar untuk menyempurnakan ibadat puasa. Walaupun dalam keadaan tak ada orang, walaupun dalam keadaan kita lapar macam mana sekalipun,
kita akan bertahan juga. Sebab apa? Kita rasa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan kata lain, tuan-tuan semua, kita puasa ni maknanya kita dikira sebagai sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dapati, tuan-tuan semua, pada Ramadan ni antara benda yang special oleh kerana kita ni dalam keadaan jadi hamba Tuhan. Maka bila jadi hamba Tuhan ni, sebenar-benar hamba, maka di sana apa dia ni peluang untuk mendapat pertolongan Tuhan ke, peluang untuk mendapat apa dia ni sokongan ataupun apa dia ni peluang untuk dapat apa dia ni hasrat yang kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala begitu mudah sekali. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan kita beribadat atau kita dalam keadaan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebenar-benarnya. Lepas tu kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara benda special yang disebut ialah apa dia ni, orang yang puasa ni apa ni dakwat apa dia ni, ada antara doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau doa mustajab ialah da'watus shaim hatta yuftir, iaitu doa orang puasa sehingga dia buka puasa. Sebab apa tuan-tuan semua, kita dapati makna boleh kerana manusia dalam keadaan jadi hamba Tuhan daripada awal sampai akhir, maka sinilah tuan-tuan semua puncak Allah Taala akan tolong kita. Lepas tu kita dapati dalam sejarah, kalau perhatian dalam sejarah lah, kita dapati banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam ni, di mana berlaku pada bulan Ramadan. Dengan berkahnya Ramadan, boleh jadi dengan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapati banyak peristiwa yang berlaku dalam sepanjang Ramadan. Pada kita kaji sejarah tuan-tuan semua, antara benda penting di sana ada yang disenarai oleh ulama panjang cerita lah berkaitan dengan perkara yang berlaku pada bulan Ramadan. Antaranya ialah kemenangan Allah Ta'ala bagi dalam peperangan Badar. Perang Badar ni tuan-tuan semua satu peperangan yang berlaku pada 17 Hijrah. 17 Ramadan, iaitu tahun kedua Hijrah setelah Nabi SAW berada di kota Makkah, berada di Madinatul Munawwarah. Nabi tuan-tuan semua, keberadaan Nabi di kota Madinatul Munawwarah satu keberadaan yang tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam. Antara mereka adalah Quraisy. Sebab itulah dia bawa bala tentera jaga apa semua apabila Nabi bertapak di kota Madinatul Munawwarah, di mana pada tahun kedua Hijrah, iaitu lebih kurang 17 Ramadan, tuan-tuan berlaku satu peristiwa di mana dikatakan peperangan Badar lah. Mana perang ni tuan-tuan berlaku pada masa Ramadan yang berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau tengok di segi pertemuan antara tentera Islam dan kafir ni tuan-tuan, satu pertemuan yang memang tak padai lah. Dari segi bilangan kita adalah bilangan yang tak ramai. Tentera Islam lebih kurang 300 orang lebih sikit-sikit. Tentera kafir masa tu ialah begitu ramai sekali, 1000 orang. Dan dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan apa dia, dengan alat-alat tentera apa dia, bersenjata yang begitu hebatlah kalau banding dengan tentera Islam yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Masa tu tuan-tuan semua Nabi dikatakan, kalau mengikut riwayat mengatakan Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, memang nangis sungguhlah, minta Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kumpulan Islam ni. Sehingga riwayat mengatakan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, di antara ungkapan Nabi adalah Nabi kata, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kata dia, sekiranya kamu binasa kumpulan Islam ni lah 300 lebih ni, lan tu'bad fil ardi abadan, boleh jadi lepas ni tak ada dah orang yang akan beribadat kepada kamu di muka bumi ini. Nabi dah kadang menangis tuan-tuan. Siapa pikat Sayyidina Abu Bakar pergi pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya cukup dah Rasulullah kata dia, insya-Allah Allah Taala akan diberi kemenangan. Tuan-tuan semua, dalam peristiwa ni kita dapati Allah Taala betul lah, Allah Taala beri kemenangan kepada tentera Islam. Ini yang disebut oleh Allah Taala dalam Quran, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sesungguhnya Allah Taala beri kemenangan kepada kamu dalam peperangan Badar. Pada masa itu tentera Islam dalam keadaan taklah sekuat, dalam keadaan kalau nak banding dengan apa yang dimiliki oleh Quraisy. Tapi ini semua adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan semua ada peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan. Yang kedua, cara ringkasnya saya nak cerita bagaimana yang barakahnya oleh kerana manusia ni perhambaan dia yang total kepada Allah Taala ni, maka di sana berbagai-bagai pertolongan lah. Yang kedua pula ialah tuan-tuan, semoga apa dia? Yang kedua pula ialah pembukaan kota Mekah. Kan, pembukaan kota Mekah tuan-tuan semua, kan, berlaku juga pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pisah daripada kota Mekah lebih kurang 8 tahun lah. Nabi nak pisah kota Mekah ni tuan-tuan bukan mudah kalau bukan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nak tinggal kampung halaman ni bukan satu benda yang mudah lah. Sebab tu masih ada Kelantan lain, kalau boleh mau nak mati sini, kalau boleh nak klik lagu-lagu mana pun nak klik Kelantan. Tak, kalau boleh tak segi pun, kalau pergi pun nak klik semula tempat dia ni. Ya, sebab nak cerita bagaimana watan ataupun tanah air ni satu benda yang sangat disukai oleh manusia. Sebab tu riwayat mengatakan apabila Nabi nak keluar daripada kota Makkah al-Mukarramah, Nabi apabila keluar kemudian lepas tu Nabi paling kepada kota Mekah. Nabi cakap dengan kota Mekah, Nabi kata, ya Makkah, innaki la ahabbu ilayya ardan laula anna qaumaki akhrijuni ma kharajtu. Nabi cakap dengan kota Mekah. Kan, Nabi kata, wahai kota Mekah, kata dia, kamu adalah bumi yang paling aku sayang sekali. Tapi sekiranya kalau tidak disebabkan dengan kaum-kaum telah keluarkan aku daripada Mekah, aku tidak akan keluar. Begitulah tuan-tuan semua dalam keadaan apa dia ni, dalam keadaan Nabi keluar dan Allah Ta'ala janji dengan Nabi-Nya, lagu-lagu mana pun Nabi Allah Ta'ala akan kembali balik Nabi SAW kepada kota Makkah al-Mukarramah. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an laradduka ila ma'an. Allah Ta'ala akan kembali balik Rasulullah SAW kepada kota Makkah al-Mukarramah. Tentu setelah apa tahun lebih kurang gitulah. Akhir sekali Nabi SAW bawa bala tentera dan lebih kurang 10,000 orang lah. 10,000 orang masuk kota Makkah al-Mukarramah dalam keadaan tak berlaku perang sekabut. Kan? Di mana peristiwa ni berlaku pada bulan Ramadan. Kan? Masuk dalam keadaan apa dia, dalam keadaan tak berlaku peperangan sekabut. Dan Nabi riwayat mengatakan Nabi masuk dalam keadaan Nabi tunduk atas kenderaan dia sebagai tanda syukur Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kemenangan yang dicapai oleh Nabi bukan kerana pandai-pandai Nabi, bukan kerana kehebatan yang ada pada Nabi, tapi dia adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masuk kota Makkah al-Mukarramah, tuan-tuan, masuk dalam keadaan apa dia, jadi keadaan comel, dan Nabi bukan jadi orang yang apa dia panggil, orang apa dia ni, orang yang balas dendam. Lepas tu pada masa tu kafir Quraisy ni memang yang duduk sini seolah macam itulah, mikir lepas ni habis dah kita ni. Biasa macam itulah kalau orang masuk mana-mana negara. Kalaupun jajuh lah, masuk luar negara, mana negara bakal habis licin lah. Mana-mana musuh dia, mana-mana penentang akan dihukum dan sebagainya. Tapi Islam hari tu semuanya dibawa oleh Nabi SAW. Nabi masuk dalam keadaan bawa rahmah. Sebab tu kita panggil pembukaan, kita tak panggil penaklukan. Dalam Islam dia panggil pembukaan negara Islam. Kan? Sebab kita masuk dalam keadaan kita bawa rahmat, bukan masuk dalam keadaan apa dia ni, dalam keadaan tak molek lah, macam berlaku di kalangan penjajah. Masuk memang dia buat segala-galanya. Tak, dia buat segala-galanya kepada penduduk tetap. Tapi Nabi SAW cuba tengok tuan-tuan, apabila dah masuk kota Mekah, Nabi SAW walaupun dalam keadaan kafir, dalam keadaan gerung belakang, bimbang belakang. Sebab apa tak bimbang? Sebab sebelum ni memang dia buat segala-galanya kepada Rasulullah dan kepada sahabat-sahabat. Dia sanggup apa dia ni kata, dia sanggup ambil rapah apa dia rapah apa dia harta, kemudian banyak ada setengah sahabat dia mati dibunuh di kota Makkah al-Mukarramah. Tapi tu semua Nabi masuk dalam keadaan rahmah. Nabi kata intaliku wa antum tulaqa la tasriba alaikum al-yawm. Nabi kata wahai tuan-tuan semua, pergilah, kamu diberi kebebasan pada hari ini, dan Nabi tidak akan buat tindak gapo-gapo lah. Dengan sikap yang daripada Nabi tuan-tuan semua, alhamdulillah ramai orang masuk Islam. Dikatakan dalam masa 2 minggu tuan-tuan semua 2,000 orang. Dia tengok bagaimana kehebatan Islam, dia tengok bagaimana rahmat yang dibawa oleh Islam kan. Akhir sekali dia terima Islam dalam keadaan baik. Masa 2 minggu 2,000 orang ni bukan satu benda yang mudah sebenarnya tuan-tuan semua. Kita lah ni setahun bersorabut tak ambil, tak masuk ke dalam. Dengan sebab sikap yang daripada kita lah. Sikap orang tak boleh tengok apa dia ni kebaikan yang daripada kita. Kan? Tapi Nabi SAW tuan-tuan masuk kota Mekah dengan budaya yang begitu hebat, dengan rahmat seperti yang saya sebut tadi, maka ramai yang tertarik dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan semua adalah berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian nak ceritanya berkat atau nak ceritanya apabila manusia ni sampai kemuncak perhambaan dia kepada Allah Ta'ala, maka begitulah tuan-tuan semua pertolongan kemari. Banyak lagi persoalan, contohnya katakanlah apa dia ni peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni dia berlaku, dia persiapan peperangan Ahzab ni berlaku pada bulan Ramadan, persiapan. Kan? Perang Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah juga berlaku pada apa dia ni, di mana persiapan dikatakan persiapan berperang apa dia dalam peperangan Ahzab dikatakan berlaku pada bulan Ramadan.
Kemudian kalau pergi jauh lagi tuan semua, pembukaan Andalus, pembukaan Spanyol katakanlah, yang berlaku pada tahun 200 lebih lah hijrah. Kita tengok 200 beberapa puluh hijrah, maknanya dia berapa awal lagi. Dan kita dapat kuasai di Andalus Spanyol, bukan sehari dua kita menetas, 800 tahun kita menetas sana. Kan, cuma akhir-akhir ni kita dijajah ataupun diambil oleh orang putih. Kan, di mana saya nak sebut tuan semua, ulama mengatakan peristiwa pembukaan Andalus yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad adalah berlaku pada bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi saya nak sebut ialah peperangan yang berlaku di Mesir di akhir-akhir baru ni, ialah peperangan antara Mesir dengan Israel, iaitu berlaku pada 10 Ramadan. Ya, 10 Ramadan. Setakat ni tak pernah menang lah tentera Mesir. Tapi siapa saja bulan Ramadan tuan-tuan, 10 Ramadan, maka Allah Taala takdirkan, maknanya Ramadan yang buat rahmat, buat keberkatan. Akhir sekali Allah Ta'ala beri kemenangan, di mana sejarah tak pernah berlaku, di mana tentera Mesir dapat mengalahkan tentera Israel yang disapok oleh orang lain. Itulah tuan-tuan semua saya nak sebut, maknanya apabila kita ni siapa peringkat hamba sungguh ni, dan di Ramadan ajar kita gitulah. Bila siapa peringkat jadi hamba sungguh, maka insya-Allah di sana pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Saya nak sebut satu contoh tuan-tuan semua, hadis yang kita pernah dengar lah, di mana sebelum berlakunya hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata la taqumus saah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yaqtabi al-yahud wara al-hajar wasyajar faqala al-hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyyun wara'i ta'al faqtul illa al-gharqad fa innahu min syajaratil yahud wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila cerita tentang peristiwa akhir-akhir zaman akan sebelum berlakunya hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata akan berlakunya apabila dia akan berlaku pertemuan besar-besaran lah antara orang Yahudi dan orang Islam. Di mana pada masa itu tuan-tuan, kekuatan orang Islam dapat mengalahkan dia orang. Dan dapat mengalahkan dia orang, siapa sengah-sengah orang tu, orang Yahudi terpakat lari berkelimpangan. Lari sembunyi di sebalik pokok atau sebalik batu. Maka tuan-tuan semua pada masa itu cuba tengok bagaimana kuasa Tuhan. Allah Taala bagi kuasa kepada pokok dan pada batu tadi bercakap, ya muslim ya abdallah. Masa itu kita layak digelar sebagai seorang muslim dan layak digelar sebagai hamba Allah Taala. Saya nak cerita maknanya apabila kita siapa fikir jadi hamba Tuhan betul-betul ni, maka insya-Allah masa itu pertolongan akan berlaku. Sebab tu pada masa satu orang Islam siapa fikir layak digelar sebagai seorang muslim, bukan nama saja daklah. Layak digelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pada masa itulah pertolongan Tuhan akan bagi. Cuba tengok, tak seko-seko pokok yang tak boleh bercakap sebelum ni, kemudian batu tak boleh cakap sebelum ni, bagaimana diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu kita dah layak digelar sebagai muslim, layak digelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok tu panggil, kecuali satu pokok ya, nama dia Gharqad. Pokok ni memang tak ada kecil. Pokok ni adalah pokok Yahudi. Sebab tu sekarang ni pun banyak kalau tuan-tuan tengok di Jerusalem, ya, pokok-pokok ni ditanam oleh Yahudi lah. Cerita dicaya juga oleh Yahudi, percaya juga dengan hadis ni. Kemudian saya nak sebut satu contoh lagi terus, bagaimana puasa ni apabila kita dalam keadaan perhambaan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sempurna ni, maka pertolongan Tuhan akan marilah. Satu contoh yang saya pernah sebut ialah apabila bukanya kota Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis, Nabi kata la tuftahanna Qastantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jayshu jayshuha. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata akan dibuka. Nabi pada masa itu kota Istanbul tak tahu mana lagi, orang Islam hanya sekadar ada mai kat Mekah Madinah barulah. Nabi sebut, Nabi kata akan dibuka satu masa, pasti akan dibuka. Nabi kata ini ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ramalan Nabi ramalan betul lah, bukan ramalan Piramli ke apa, tak ada lah. Ramalan Nabi adalah ramalan hasil daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata satu masa pasti akan berlaku mana pembukaan kota Istanbul. Maka Nabi kata sebaik-baik raja adalah raja yang buka kota Istanbul, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang buka kota Istanbul. Di mana hadis ni tuan-tuan semua sentiasa duduk mai di kepala apa dia, Muhammad Al-Fatih. Yang masa tu masa muda lagi dia, kemudian dia tekad sangatlah supaya kesemuanya hadis ni berlaku pada diri dia. Dialah yang akan digelar sebagai sebaik-baik amir ataupun sebaik-baik tentera yang dapat buka kota Istanbul, dan pastikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku. Maka saya nak sebut sini tuan-tuan semua, dikatakan
Sebelum berlakunya peperangan sehari itu, katakanlah lusa, katakanlah esok ke ada perintah supaya tentera dia puasa berlaku. Sebab apabila manusia tu dalam keadaan puasa ni, ibadat dia memang dia kata hamba sungguh dah puasa ni, bukan 2-3 minit dok dah puasa kan, maknanya sepanjang masa dia puasa. Masa tu boleh dia akad doa, dia akad tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buatlah tentera dia kata terus. Akhir sekali esok ke dia serai kota Istanbul, dan alhamdulillah betul lah Nabi kata la tuftahanna Qastantiniyah. Betul lah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kamu akan buka kota Istanbul. Kota Istanbul akan dibuka oleh orang Islam. Betul lah tuan-tuan semua. Maknanya puasa ni ajar kita situlah. Ajar kita supaya kita benar jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita pastikan supaya apa ni puasa kita puasa sungguh-sungguh lah. Maknanya perhambaan kepada Tuhan dengan arti kata yang sebenar, sesuai dengan masa yang begitu panjang yang kita puasa, dan kita isilah tuan-tuan semua program-program ataupun aktiviti di mana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua pula ialah Ramadan ni diajar kita supaya kita ni menguasai syahwah kita. Syahwah kita ni kena jaga juga. Syahwah ni kalau kita lepas dia tuan-tuan semua akan jadi masalah lah. Syahwah ni sama ada syahwah makan, syahwah minum kan. Ada semua kata nak makan semua tak berhenti. Kan? Ataupun syahwah maknanya apa dia ni seks dan sebagainya. Maknanya kita sebenarnya Islam ajar barang-barang gitulah supaya dalam hidup manusia ni kita tak macam orang lain. Orang lain ada kata dengan sebab kita sekat syahwah kadang-kadang jadi masalah besar. Ya, sebab tu sungguh-sungguh negara kadang putih kadang-kadang dia pakai lepas begitu ya. Tak kira zina berapa tak kira. Siapa budak-budak kadang-kadang apa dia umur belasan tahun, kalau tak zina ada rasa satu benda keaiban yang ada pada dia dah. Islam bukan ajar macam itu. Sebab itulah puasa tuan-tuan semua diajar kita syahwah kita ni perlu dijaga sebenarnya. Walaupun Allah Taala bukakan dalam hidup manusia ni syahwah kan, tapi kita perlu kontrol. Kita perlu jaga sebenarnya. Maka puasa di antara satu kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan puasa ni kita boleh jaga dan boleh kawal benda macam tu. Buktinya tuan-tuan semua, kalau kita perhati dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sebut as-siyamul Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah, yaqulu as-siyam ay rabb mana'tu ta'am wasyahawat bin nahari fashaffi'ni fihi. Ada riwayat mengatakan tuan-tuan semua, puasa dan juga Al-Quran pada hari kiamat ni akan bagi syafaat kepada kita. Di mana puasa ni akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita puasa ni kontrol nafsu kita ni. Puasa kata apa? Ai Rabb ya wahai Tuhan, kata dia. Tuhan makna puasa defend kita pada hari kiamat. Yang kata lain, antara perkara yang akan bagi syafaat kita hari kiamat ialah puasa yang sempurna yang kita lakukan. Di mana puasa sebut depan Tuhan, puasa kata ai Rabb mana'tu ta'am wasyahawat bin nahari fashaffi'ni fihi. Ya Allah, kata dia, saya ni puasa katalah saya telah menghalang dia daripada makan. Sekat nafsu makan dia. Bukan sombong sekali-sekali. Sekat nafsu makan dia. Dia sanggup dia tak makan pada masa tengah hari. Dia sanggup tak makan, tak minum kerana apa? Kerana disekat oleh aku ya Allah. Ditahan ataupun dikawal oleh aku oleh puasa lah. Yang kedua pula wasyahwat. Kan syahwat apa dia seks dan sebagainya binat pada masa tengah hari. Fasyaffi'ni fihi ya Allah. Apa dia bagi syafaatlah kepada apa ni, bagilah saya untuk bagi syafaat, peluang daripada saya untuk sebagai syafaat kepada orang puasa. Begitulah tuan-tuan semua, apa dia dalam Islam, apa dia ni puasa adalah antara kaedah ataupun alak yang begitu comel untuk kawan nafsu kita dan sebagainya. Sebab tu kita dapati dalam hadis yang saya pernah sebut sebelum ni adalah hadis berkaitan dengan perkahwinan lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia galak orang kahwin. Nabi sebut awal Nabi kata ya ma'syar syabab, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nabi dia pesan kepada orang muda-muda ni, kahwinlah wahai orang muda. Ya ma'syar syabab, hai pemuda-pemuda semua, kata dia, kahwinlah. Dan nak kahwin ni bukan semua ada kemampuan. Kalau ke mana? Lepas tu Nabi kata bagi orang yang tidak ada kemampuan fa alaihi bisyam, maka hendaklah dia puasa. Sebab apa tuan-tuan? Puasa ni antara ibadat yang boleh jaga nafsu dia. Nabi tak cadai ibadat lain. Nabi tak cadai kata kena keluar zakat, ataupun Nabi tak cadai supaya apa dia ni pergi haji ke, kamu tak boleh nikah, tak boleh kahwin, pergi buat haji lah. Tak, kamu tak boleh kahwin enggak, keluar zakat lah. Tak, kamu tak boleh kahwin apa dia ni baca Quran lah. Bagi comel belaka tu.
Tapi Nabi pilih ibadat puasa sebab apa? Puasa ni adalah antara satu perkara yang boleh menjaga dan mencegah nafsu kita dan sebagainya. Sebab tu dia kata, ustaz, kalau mana kalau kita tak lagi dah kawan puasa, itu antara penyelesaian dalam Islam. Kita tak diajar macam orang lagi zina, apa semua kan. Kita tidak. Kita diajar satu ibadat yang special ialah ibadat puasa. Puasa ni antara apa dia ni, pengajaran kita boleh ambil ataupun antara ajaran puasa ialah dia boleh membina kita, menjaga nafsu kita dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan semua, antara benda yang kita belajar pada bulan Ramadan ni apa dia ialah kita belajar kawal kemarahan kita. Manusia ni kalau tak kawal memang nak marah semua lah. Sebab nafsu marah ni memang apa dia ni memang semua bagi ada belaka. Kalau ke mana? Kan? Sebab tu kalau kita belajar tu dalam Ramadan ada sepanjang sebulan. Ya sebulan ni kalau kita buat amal sungguh jadi hijau kalau ke mana? Dalam masa sebulan ni tuan-tuan semua, apa dia diajar dalam Islam? Apabila kita puasa ni kita diajar jaga mulut. Kan dalam hadis sebut Nabi kata apabila puasa fa idza kana shaumu yaum ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'imun inni imru'un sha'imun rawahu Bukhari. Rawahu Syaikhan, itu Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi kata siapa-siapa yang puasa, Nabi kata bila sebut puasa ni dia ada patah lari dia. Dan patah lari ni bukan seminit dua. Patah lari ni sepanjang bulan Ramadan tuan-tuan semua. Mak bulan lain ni patah lari juga. Tapi maknanya kalau kita benar-benar belajar dalam madrasah Ramadan sebulan tuan-tuan semua, kita belajar betul-betul lah. Bukan hanya sekadar gitu-gitu kan, di mana berlaku sekarang ni. Kalau tempat sungguh-sungguh negara saya pun duduk tanah harak, kadang-kadang bila puasa dengan mabal dia ada panah kadang-kadang kan. Naik bah dekat bunyi sama mabal kan. Muka hadis naik bah macam ke sardin kat memang gitulah perasaan dia. Kan tentu semua datang dalam hadis ni apa yang Nabi ajar Ramadan. Nabi kata bila kamu puasa pada bulan Ramadan, Nabi kata fala yarfus. Jangan cakap apa dia ni, jangan cakap kotor lah. Ni kecak lucu. Wala yaskhab, dan jangan kecak yoya gitulah. Mana kata lang kena jaga mulut. Fa insabahu, kalau orang celah kita kan, orang celah kita, orang ancam kita dan sebagainya, kita sebut kepada dia inni saimun, ambo ni puasa. Kan? Kita dah ajar macam tu. Maknanya kita belajar Ramadan tak terus ajar, maknanya mulut kita tak celupai lah. Kalau bulan-bulan lain kadang-kadang tak boleh seling sikit kadang-kadang kan. Sebab itulah apabila mulut ni dikawal, dijaga tak terus, maka insya-Allah selamat lah. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita siapa-siapa boleh jaga dua perkara, iaitu jaga mulut dan jaga syahwat, aku akan jamin dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Quran adalah hadis tersebut kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah Taala dan kepada hari akhirat, maka perangai dia adalah dia kena jaga kecek molek. Ya kalau tak boleh kecek molek dia kena senyap. Maka itulah tuan-tuan semua, kalau kita belajar betul-betul pada bulan Ramadan, insya-Allah kita belajar mulut tak celupa, mulut tak mudah marah ke orang, mulut yang sentiasa jaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebulan kita belajar ni saya rasa nyelkak juga kalau ke mana. Sebab tu dia mengata kalau kita nak belajar apa-apa, kalau nak istiqamah sama, istiqamah. Okay, sebulan istiqamah, apabila kita istiqamah tu akan lekat bagai-bagai tu. Macam kita ngapa lah, ngapa 30 kali ngapa insya-Allah akan ingat. Kita harap perangai kita begitulah. Ramadan ajar kita supaya kita bina perangai di mana kita latih dalam masa sebulan tuan-tuan semua. Latih apabila ni cakap jangan kecek kotor, cakap ni jangan lepah, cakap ni jangan apa semua, insya-Allah Allah SWT akan permudah kepada kita jadi orang yang lain. Maknanya kalau lepas tu bini comel, lepas tu bini dia kata comel kecek lah, tak macam dulu dia kata. Maknanya tu kira berjaya tu Ramadan tu. Kalau sebelum Ramadan boleh jadi air tak senang sikit. Ya kadang-kadang dak marah ke apa. Tiba-tiba lepas Ramadan bini dak perhati. Saya tengok abah awak ni dalam masa seminggu ni lepas puasa ni nampak okey, kecek pun tak itu mana. Itu makna dia dah berjaya dah. Dia telah tarbiyah diri dalam Ramadan dalam bab cakap ni, dia telah berjaya sebenarnya. Kan? Kemudian berikut pula tuan-tuan semua yang apa yang kita boleh belajar Ramadan ialah Ramadan ajar kita suka infak. Infak maknanya belanja lah. Kan? Cuba tengok Ramadan. Okay? Kalau kita tengok, kalau masjid itu kalau banding dengan bulan lain dia banyak sikit daripada Ramadan. Kalau ke mana? Tak. Orang curi pun curi pada Ramadan sebab dia tahu maknanya masjid banyak duit Ramadan. Sebab pakat bagi belaka. Kalau ke mana kan? Masjid saya penuh kadang-kadang Ramadan. Orang duk simpan duit tiba-tiba nyedak ke dia. Dia faham makna orang curi bukti juga. Ramadan orang murah. Tak? Kan?
Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah hatta Nabi sendiri pun, kita dapati Nabi SAW di mana yang disebut oleh Ibn Abbas, Nabi dia ajar. Dan kita pun gitulah, kalau boleh Ramadan kena ajar murah ni. Sebab tu banyak riwayat-riwayat yang cerita tentang bagaimana sepatut kita lakukan pada Ramadan. Antaranya ajar murah kita dalam bentuk mana kita bagi buka puasa kat orang dan sebagainya. Cuba tengok bagaimana Nabi SAW tuan-tuan semua Ramadan yang kalau mengikut apa yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata dia kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran bali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Satu gambaran yang disebut oleh siapa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Ibn Abbas duk perhati sama bagaimana kehidupan Nabi SAW. Ibn Abbas kata Nabi ni pada masa biasa Nabi murah dah. Orang yang paling murah Nabi pada kehidupan Nabi adalah orang paling murah sekali. Contoh atau model yang paling comel sekali. Tapi kata Ibn Abbas, apatah lagi pada bulan Ramadan. Apatah lagi bulan Ramadan tuan-tuan semua kan. Nabi ada sangat murah macam angin gitu ya. Murah sangat. Macam bapa dia panggil angin gitu kan. Nak ceritanya apa dia ni terlalu murah sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan semua sama-sama lah kita ambil panduan daripada Nabi ni, kita jumpa pakat ajar di kita. Sebab infak ni bukan barang mudah sebenarnya. Nak bagi kat orang duit kita cari lelah-lelah nak bagi kat orang ni bukan mudah tuan-tuan semua. Kau lagu mana? Tak, kita kerja siang malam nak berdapat duit, tiba-tiba nak bagi ke demo, mana boleh gitu. Masalah macam itulah. Kan, tapi tuan-tuan semua Islam dia ajar kan. Islam dia ajar, dia bina hati kita khususnya pada Ramadan ni jadi orang murah. Dan memang tuan-tuan murah sungguh saya dapati. Kan, saya dah sebut pada minggu sebelum ni saya rasa dah. Ada satu orang tu sanggup apa dia ni nak bagi makan kepada orang miskin 500 orang sehari. Untuk apa dia ni, untuk buka puasa. Kan, dia pindah hari ni kapur ni dan sebagainya. Begitulah nak cerita bagaimana tuan-tuan semua satu daripada sifat yang begitu comel lah. Sebab itulah tuan-tuan semua kemampuan kita terhad. Kadang-kadang kita tak macam tu. Kita boleh buat dalam bentuk berbagai-bagai. Yang penting kita nak didik diri kita supaya menjadi orang yang suka infak harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang suka infak ni tuan-tuan semua, kalau dia perhatilah, di samping dia bukan sekadar ibadat lah, tetapi di sana pulangan yang begitu banyak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka infak ni Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Orang yang suka infak ni akan didoa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baca dari riwayat mengatakan 2 malaikat setiap pagi. Ini hadis sahih. Setiap pagi 2 malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat akan doa kepada orang yang murah. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, bagilah ganti kepada orang yang infak pada pagi ni. Macam kita dah buat comel dah tu, gerak tu semua kena bawa duit mari lah kalau ke mana, bukan sekadar gerak dah. Maknanya tiap pagi kita boleh mari Ramadan pula. Kita cuba apa, letak sikit sebanyak walaupun 10 sen, walaupun insya-Allah kita akan dapat apa doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya satu malaikat lagi akan doa kepada Tuhan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagilah kebinasaan kepada orang yang bakhil. Gitulah tuan-tuan semua nak ceritanya banyak perkara lah kalau bicara bab infak ni. Okay, dia bukan hanya sekadar ibadat semata-mata lah, tapi pulangan yang begitu besar yang Allah akan bagi kita. Antaranya kita dah bicara sebelum ni adalah dia salah satu daripada kaedah rawatan orang sakit, dan dawu mardakum bi sadaqah. Ubatilah orang sakit dikala kamu dengan menghulurkan sedekah. Kemudian apa dia sedekah juga tuan-tuan semua dia boleh ikat hubungan antara satu sama lain. Maknanya bukan sekadar kita nampak zahir habis duit ya, tapi banyak pulangan apa dia ni yang diberi oleh Ta'ala dengan berbagai-bagai pulangan bagi orang yang suka infak harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua, yang antara benda yang kita belajar daripada Ramadan tarbiyah kita ialah dengan tarbiyah penyatuan, kita panggil satulah. Cuba tengok pada bulan Ramadan tuan semua, orang Islam semua puasa belaka lapar, belaka kalau ke mana. Kemudian ada masa dia pula, masa buka, masa ni. Masa tak boleh makan, masa dan sebagainya. Berlakunya satu penyelarasan antara sama-sama orang Islam. Ini pun satu kaedah, maknanya Allah Ta'ala nak bina penyatuan di kalangan orang Islam lah. Okay. Sebab penyatuan ni benar besar sebenarnya. Kalau tak satu juga jadi masalah lah. Kalau ke mana? Jadi tak satu amal ke mana pun tak ada guna. Ya, cuba tengok di tanah Arab, Israel 14 juta ya. Kan, sekeliling tu orang Arab bukan 14 juta, 100 juta, tapi tak boleh buat apa dia.
Sebab apa? Apabila kita ni tak satu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kata apa dia, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kamu akan gagal dan kamu akan dihilangkan kekuatan dari oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kamu. Dan apa yang berlaku sekarang ni gitulah tuan-tuan semua. Ini adalah fenomena ataupun mengapa kisah daripada kita tak satu tuan-tuan semua, akhir sekali apa yang berlaku sekarang ni. Sebab itulah puasa ni tuan-tuan semua, kalau kita perhati betul-betul memang dia ajar kita penyatuan di segi perasaan, penyatuan di segi jaga perintah Allah Subhanahu wa taala bersama. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan semua ialah antara benda yang besar sekali yang dibina, yang dididik, yang diterbiah oleh Ramadan ialah jaga kita, bina kita menjadi orang takwa. Kan? Iaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang takwa kepada Allah Taala. Takwa ni kepada takwa, ketakwaan ialah an tattaqi ghadaballahi azza wa jalla fi sirri wal alan. Maknanya takwa ni kita jaga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada masa orang tak ada ataupun ada, kita jaga semua. Seperti tengok kita puasa kan. Duduk dalam tandas tuan-tuan semua, kita tak berpuasa. Walaupun orang tak ada, walaupun lapar lagu mana pun. Duduk dalam bilik pejabat kita seorang kita, tak ada orang lain. Lapar lagu mana pun kita tidak akan makan. Sebab apa? Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhati dalam Quran lah, isyarat pada takwa ada semua keadaan. Takwa dalam bina rumah tangga. Dan kalau takwa tak ada, maka pura-peranda di rumah tangga. Ataupun dalam perceraian pun dia sebut masalah takwa, supaya cerai dalam keadaan molek dan sebagainya. Kan? Kalau kita ada apa, takwa ni ada dalam urusan perniagaan kita, insya-Allah tidak akan berlaku yang benar-benar belak. Kan? Kalau takwa dalam pengurusan, kata tak ada bos, tak ada apa, tak apa, kerja masa jalan. Sebab kita kerja bukan kerana bos dak, tapi kerana Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betullah tuan-tuan semua. Sebab itulah kita perhati Ramadan ni bina kita gitu sebenarnya. Kan? Sebab itulah takwa ni antara benda pentingnya saya sebut di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan supaya kepada dia, antara ittaqillah haitsu ma kun, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saya akan berada. Sebab takwa ni kalau duduk mana-mana memang dia comel sangatlah. Itu di antara benda hadiah yang Tuhan akan bagi kita. Ramadan katalah takwa di rumah tangga. Isteri tidak akan buat benda-benda pelik walaupun suami tak ada pun. Sebab apa? Dia takwa kepada Allah Taala. Suami pun begitu juga, dia tidak akan lepas gitu ya ke rumah tangga. Dia akan bertanggungjawab. Dia akan jaga bini, dia akan jaga anak dia. Sebab apa? Sebab dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, kita jadi tok imam, jadi tok gapo katakanlah. Kenapa kita jaga betul-betul? Sebab kita takwa, kita takut pada Tuhan. Kita akan jaga apa dia, jaga tugas kita dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua ni antara benda yang paling penting dalam puasa ialah dipanggil puasa bina kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua di antara benda-benda yang kita boleh belajarlah. Dan kita harap insya-Allah supaya ilmu gini kita pakat apa dia ambil betul-betul daripada Ramadan sepanjang sebulan, insya-Allah kalau kita pakat jaga betul-betul, kita persiapkan sungguh jiwa kita sentiasa menerima tarbiyah daripada Ramadan, insya-Allah kita akan jadi mana yang kita berjaya pada hari inilah. Itulah saya rasa tuan-tuan semua untuk pagi ni, sama-sama kita berdoa dan cubalah cari peluang tuan-tuan semua kita isi masa-masa puasa ni sebanyak mungkin amal-amal kita, insya-Allah moga-moga kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala takwa yang kita bincang pada hari ini. Sakatlah untuk hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ja'alna mimman yuqimu Ramadan. Allahumma ja'alna mimman yuqimu Ramadan. Allahumma ja'alna mimman yuqimu Ramadan imanan wa ihtisaba. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.